Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will enter new lesson, lesson number 4, that is let's play. Okay, we still under the module 5, my new house. Okay, the objective is to identify items in a house, to describe location. Okay, untuk mengenal pasti barang-barang, objek-objek yang ada di dalam rumah, to describe location, dan untuk memperihalkan, memperincikan kedudukan. Okay, kedudukan kat mana objek-objek itu. Okay, so let's take a look at the first slide. Okay, vocabulary. Module 5. Let's play. Vocabulary. Clock. Mirror. Radio. Painting. Okay, baik. So untuk vocabulary, perkataan baru yang kita nak tengok, clock. Clock kamu semua dah tahu dah. Clock maksudnya apa? Jam. Okay, mirror. Mirror adalah cermin. Okay, radio adalah alat yang menggunakan frekuensi untuk kamu mendengar saluran radio lah. Okay, radio ni dia suara saja, dia tak ada video lah. Okay, dia hanya suara saja. Okay, painting. Painting ni lukisan. Okay, kalau gambar kita guna perkataan picture lah. Okay, kalau painting ni lebih kepada lukisan. Okay, lukisan. Okay, next. Exercise 1. Okay, listen and draw a line. Okay, kamu dengar dan juga kamu lukiskan, gariskan objek tu ke tempat dia kat mana dia ada. Okay, so let's hear for the first one. Okay. Module 5. Workbook. Let's play. Activity 1. Listen and draw a line. 1. Where's the radio? It's in the wardrobe. Where is it? It's in the wardrobe. Okay, number 1, where is the radio? Di manakah radio tu? Is in the wardrobe. Ia berada di dalam almari pakaian. Okay, so let's draw a line to the wardrobe. Okay, so the radio should be in the wardrobe. Okay, dalam almari pakaian. Okay, number 2. 2. Where's the mirror? It's on the wall. Where? It's on the wall, just behind the door. Okay, where is the mirror? Number 2, where is the mirror? Di manakah cermin itu? Is on the wall. Okay, ada kat dinding. Melekat kat dinding tu, dah ada kat dinding. Okay, just behind the door. Ada kat dinding belakang pintu. Okay, so let's draw a line. Okay, so the mirror should be there. Okay, cermin sepatutnya duduk kat situ lah. Okay, number 3. 3. Where are the cats? They're on the floor. Are they on the mat? No, they aren't. They're sleeping under the bed. Okay, so where are the cats? Di manakah kucing-kucing tu? They are on the floor. Mereka ada di atas lantai. Kucing-kucing tu ada di atas lantai. Are they on the mat? Adakah mereka duduk di atas tikar? Okay, kapet tu tikar. Okay, no, they aren't. Okay, mereka tak duduk dekat situ. They are sleeping under the bed. Okay, mereka lena dekat bawah katil tu. So let's draw a line. Okay, so the cat should be there. Okay,
Right. Number 4. 4. Where's the painting? It's on the wall, between the bookcase and the wardrobe. On the wall where? Between the bookcase and the wardrobe. Okay. Where is the painting? Di manakah lukisan tu? Is on the wall. Ada pada dinding. Okay. On the wall where? Ada kat dinding tapi kat mana? Dinding ada banyak kat situ kan? Okay. Semua ada dinding. Luah dinding tu. Banyak tempat boleh jadi. So, dia bagi perincikan. Dia kata between the wardrobe and the bookcase. Di antara almari pakaian dan rak buku. So, gambar tu berada di antara almari pakaian dan buku. Okay, so let's draw a line. Okay, so the picture should be there. Okay, right, last one. Number 5. 5. Where are the slippers? They're on the floor, in front of the armchair. Where? On the floor, in front of the armchair. Okay, di manakah slipper tu? Where is the slipper? Is on the floor, ada di atas lantai. In front of the armchair, di hadapan kerusi yang berlengan tu. Kerusi berlengan. Okay, in front of the armchair. On the floor, in front of the armchair. Di atas lantai, depan kerusi yang berlengan tu. Okay, so let's draw a line. Okay, good. So we finish exercise 1. Okay, let's take a look at the next slide. Okay, so now we enter lesson number 5. That is project. The objective is to read about one's house. Okay, kita nak baca petikan ataupun penceritaan berkenaan dengan rumah seseorang. To learn how to use adjective in a sentence. Kita nak belajar macam mana nak gunakan kata sifat di dalam ayat. Di dalam sebuah ayat. Macam mana kita nak masukkan kata sifat dalam satu-satu ayat. Okay, so let's take a look at the first slide. Module 5. Project. Activity 1. Read about Sue's house. My house. I live in a big house. The kitchen, the living room, and the bathroom are downstairs. There are 3 bedrooms upstairs. My favorite room is my bedroom. It has got pink walls. There are 3 flowers on the wall. There's a big window next to my bed. I love my bedroom. Okay. Right. So activity 1. I live in a big house. Okay, saya tinggal di dalam sebuah rumah yang besar. The kitchen, the living room and the bathroom are downstairs. Okay. Dapur, ruang tamu dan juga bilik mandi semuanya berada di tingkat bawah. There are 3 bedrooms upstairs. Okay, ada 3 bilik tidur di tingkat atas. My favorite room is my bedroom. Bilik kegemaran saya adalah bilik saya sendiri, bilik tidur saya. It has got pink walls. Okay, bilik dia ada dinding yang berwarna pink, warna merah jambu. Okay, there are 3 flowers on the wall. Okay, ada wallpaper bunga. 3 bunga dekat dinding bilik dia tu. There's a big window next to my bed. Ada satu tingkap yang besar bersebelahan dengan katil saya. I love my bedroom. Saya suka bilik tidur saya. Okay. So, do you notice the adjective that used in this text? Okay. Perasan tak kata sifat yang digunakan dalam teks ni, petikan ni? Okay.
So we have a big house. Big is an adjective. Big tu adalah kata sifat. Pink walls. Pink wall. Dinding yang berwarna pink. Pink juga adalah kata sifat. Writing tip. Writing tip. Dia kata apa? Adjective go before nouns. Kata sifat akan disebut dahulu sebelum kata nama. Contoh, I live in a big house. Saya tinggal di dalam sebuah rumah yang besar. So kita tak boleh kata I live in a house big. Tak boleh. Tak boleh kata house big. Kena kata big house. Adjective dulu baru kata nama. Adjective first, then noun. Kata sifat dulu baru kata nama. Contoh lain. Contoh yang kedua, it has got pink walls. Dia ada dinding yang berwarna pink. So dia tak boleh kata it has got wall pink. Tak boleh kata wall pink. Kena kata pink wall. Adjective first, then noun. Kata sifat dulu, baru kata nama. Let's take a look at this exercise. Exercise 1. Look, read and write. Tengok, baca dan juga tulis. Dia ada bagi 5 gambar, 5 ayat dan juga 5 kata sifat di setiap hujung ayat tu. So kita guna kata sifat tu dalam, kena masukkan kata sifat tu dalam ayat tu. So let's take a look at the number 1. I live in a house. Saya tinggal di dalam sebuah rumah. So kita kena masukkan big dalam tu. So macam mana? So dia jadi macam ni lah. I live in a big house. Saya tinggal di dalam sebuah rumah yang besar. Big dulu baru house. Tak boleh house big. Number 2. There is a sofa in the living room. Ada sebuah sofa di dalam di ruang tamu. Ada sebuah sofa di ruang tamu. Bilik tamu samalah. So the adjective here is red. Kata sifat kat sini yang digunakan ialah red ataupun merah. So warna juga boleh digunakan sebagai kata sifat. If we put adjective there, so it should be there is a red sofa in the living room. Red sofa, bukannya sofa red. Red sofa. Right, so number 3. I have got a bookcase. The adjective that given here is yellow. Sekali lagi warna digunakan sebagai kata sifat. So let's do this. So I have got a yellow bookcase. Yellow bookcase. Bukannya bookcase yellow. Yellow bookcase. Saya ada rak buku yang berwarna kuning. Number 4. There is a tree in the garden. Ada sebuah pokok di taman. So the adjective given here is big. Kata sifat yang diberi kat sini adalah besar. So let's do this. There is a big tree in the garden. Kita ada sebuah pokok yang besar di taman. Big tree. Bukannya tree big. Bukan tree big. Big tree. So kamu pun biasa nampak kot dekat lebuh raya selalunya ada perkataan big tree ni. Big tree ni adalah salah satu syarikat periklanan yang syarikat yang sediakan papan iklan dekat tepi-tepi jalan tu. So kalau kamu nampak papan iklan kat tepi jalan,
Yang ada dekat highway tu selalunya dia adalah big three lah. Dia ada syarikat-syarikat lain juga. Okay, tapi yang popular big three lah kan. Yang popular big three banyak. Okay, dia punya papan iklan dia sepanjang jalan Lebuh Raya tu banyak. Okay, dan kamu boleh tengok kat situ dia tulis big three. Big three tu syarikat dia lah. Okay, right. Number 5, the last one. There is a painting on the wall. Okay, the adjective given here is pretty. Okay, ada lukisan pada dinding. Kata sifat yang diberikan adalah cantik. Okay, so let's do this. Okay, so there is a pretty painting on the wall. Terdapat satu lukisan yang cantik di dinding. Okay, pretty painting, bukannya painting pretty. Okay, pretty painting. Okay, kata sifat dulu baru kata nama. Okay, adjective first, then come nouns. Okay, adjective first, then noun. Okay, right. Okay, so homework. Okay, so for homework, you have to do your work in the lembaran pentadbiran bilik darjah. Buku lembaran pentadbiran bilik darjah. English year 3. Okay, the picture I already put in the top right corner. Okay, di sebelah kanan atas penjuru tu Muallim dah letak dah gambar dia. So tu gambar buku dia. Okay, page 25, muka surat 25. Okay, this week lesson we already learn about there is and there are. Okay, kita dah belajar pasal penggunaan there is dan there are. There is for one. Untuk satu kita guna there is. Kalau banyak kita guna there are. Okay, answer this question. And still on page 25, this one is exercise B. Okay, so you have to write 3 sentence. Okay, kamu kena tulis 3 ayat. Okay, ayat tu kamu boleh guna the words that given in the box. Okay, perkataan-perkataan yang diberikan dalam kotak tu kamu boleh guna yang tu. Okay, so there is a hole in the center of the roof. The roof. There is a hole in the center of the roof. Okay, so canvas. There is ke there are? Okay, many parts. There is ke there are? Okay, so kamu tentukan yang tu. Sama mana nak guna there is ataupun there are. Okay, sambung dan kemudian tulis semula dekat 1, 2, 3 ruang yang diberikan tu. Right. Page 26. Okay, underline the correct word. Okay, yang ni adalah location ataupun preposition, kedudukan. Okay, kita ada in, dalam, under, bawah, on, atas. Okay, in front of, di hadapan, through, melalui. Okay, behind, belakang. Okay, so kamu tengok yang mana yang sesuai dengan perkataan dengan ayat ni dan gariskan jawapan yang betul. Okay, perkataan yang betul. Underline the correct word. Okay, so that is on page 26. Exercise A. Okay, still on page 26. This one exercise B. Okay, so use the word given to fill in the blank. Okay, guna perkataan yang diberi itu untuk isi tempat kosong ni. Okay, so kita ada mine, yours, his, hers, whose. Okay, mine maksudnya saya punya, yours kamu punya, his dia punya, hers dia punya juga tapi perempuan. Okay, whose siapa punya. Okay, so for example number 1, this is dad's new long sleeve shirt. Ini adalah baju lengan panjang milik ayah. It is his. Ianya kepunyaan dia. Dia lelaki. It is his. Okay, kalau hers kepunyaan dia juga tapi perempuan. Okay, mine saya, yours kamu. Mine saya punya, yours kamu punya. Macam tu. Whose siapa punya.
Whose book is this? Buku siapa ni? Macam tu. Okay. Okay, page 27. Okay, match a suitable blend with the letters below. Write a new word in the table. Follow the example. Okay. Okay, contohnya EAK. Okay. Huruf yang dia bagi EAK. So, kamu kena tulis perkataan yang berakhir dengan EAK. Contohnya speak. SPEAK. Okay, so speak berakhir dengan EAK lah. So, okay, kamu kena buat untuk yang lain-lain ni, huruf dia. Contoh huruf berakhir dengan huruf ING. So, apa perkataan yang berakhir dengan huruf ING? Contohnya sing, SING. SING, sing, menyanyi kan. Okay, lagi apa? Bring, BRING, bawa. Okay, macam ELL pula, apa yang berakhir dengan ELL? Shell, 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 cengkerang. Ataupun bell, BELL, loceng. So, banyaklah. Kamu tengok huruf-huruf ni dan tulis satu perkataan yang berakhir dengan huruf-huruf ni. Okay, right. Okay, still on page 27. Masih lagi muka surat 27. So, this one you have to write a word or two words. Okay, tuliskan satu perkataan ataupun dua perkataan yang bermula dengan huruf ni. Okay, SM, SN, SP, ST, SK, SL, SC, SW, SQ, U. Okay, macam SM, apa dia? Smile. Smile, senyum. Lagi smart. Okay, smart. Okay, lagi apa lagi? Smoke. Okay, SMOKE, smoke. Apa dia? Asap. So, banyaklah. So, kamu tengok perkataan-perkataan yang sesuai. Boleh cari dekat dalam kamus lah. Okay, kalau kamu cari dalam kamus, lagi banyaklah. Okay, baik. So, macam tu saja. Selamat menjawab soalan. Okay, do your best. Okay, that's it. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.